Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Cikgu Farhan dalam kelas Sains tahun 4. Okey, jadi hari ini kita akan belajar berkenaan dengan gerak balas terhadap rangsangan. Jadi apa itu gerak balas dan apa itu rangsangan? Jom kita tengok slide yang seterusnya. Okey, sebelum kita belajar dengan lebih lanjut lagi, kita tengok. Masihkah awak ingat apa itu deria manusia? Yang pertama, kita ada deria penglihatan yang menggunakan organ kita iaitu mata. Yang kedua, deria pendengaran, organnya telinga. Yang ketiga, deria rasa, organ dia apa? Lidah, bukan mulut, lidah. Dan yang keempat, deria bau, organ dia hidung. Dan kita juga ada deria sentuhan menggunakan organ paling besar sekali dalam badan manusia iaitu kulit. Okey, organ yang ada berkaitan dengan gerak balas yang kita akan belajar pada hari ini iaitu gerak balas berlaku apabila ada rangsangan kepada deria manusia. Rangsangan tu maksudnya ada berlaku perubahan persekitaran pada deria manusia. Jadi kita akan bergerak balas terhadap rangsangan tersebut. Kita tengok satu persatu. Okey, ini ialah gerak balas deria penglihatan kita terhadap rangsangan yang diterima. Kalau awak tengok gambar di bawah itu, apa yang pelajar tu buat tu? Dia melindungi mata dia menggunakan tangan. Bila dia silau terhadap cahaya matahari. Okey, cahaya yang terang ataupun cahaya yang sangat terang menyebabkan kita melindungi mata kita dengan tangan kita. Kalau silau kita macam ni kan. Kita buat tangan macam ni. Kalau kita silau kan. Ataupun kita mengecilkan mata kita. Kita macam apa ni, silau sangat ni. Macam tu mata kita menjadi kecil. Ataupun cara lain kita menggunakan cermin mata hitam lah. Contoh kalau kita tepi pantai kan cahaya yang sangat terang, kita menggunakan spek mata hitam untuk melindungi mata kita daripada silau. Okay, itu penglihatan. Ini pula pendengaran. Kalau awak tengok gambar dalam gambar ni cikgu ambil daripada buku teks awak. Okay, dalam gambar ni dia terkejut apabila ada bunyi guruh. Ada bunyi guruh. Jadi bila dia terdengar bunyi guruh, kadang-kadang kita sampai terkejut sampai terlompat. Itu gerak balas. Sekiranya kita mendengar bunyi yang sangat kuat ataupun secara tidak langsung ataupun secara automatiknya badan kita akan tutup telinga kita bila dengar bunyi kuat. Itu gerak balas terhadap rangsangan untuk deria pendengaran. Okey, ini pula untuk deria rasa. Kalau dah gambar ni, dia kata, tawarnya teh ini, dia secara automatik akan mencebik muka. Muka dia akan berubah, memik muka dia. Lidah dia akan keluarkan, tak sedap. Macam tu. Ataupun bila kita makan lemon, muka kita macam mana? Masamnya. Kita akan mencebik muka kita macam itu. Itu ialah gerak balas terhadap deria rasa. Ataupun sekiranya kita termakan makanan basi, kita makan, masamnya. Sepatutnya dia tak rasa masam. Jadi kita akan secara automatiknya kita mengeluarkan balik makanan itu. Okey. Seterusnya ialah gerak balas terhadap rangsangan bagi deria bau. Okey. Contoh gambar di bawah, dia nampak ibu dia tengah masak kari. Jadi dia boleh dia ada di ruang tamu. Kan dia ada bau.
Sedapnya bau ni. Itu ialah deria gerak balas terhadap rangsangan. Kita boleh bau deria bau kita perubahan terhadap perubahan bau. Itu kalau bau yang sedap. Contoh kalau lori sampah lalu dekat depan rumah kita. Apa kita buat? Apa gerak balas kita? Kita akan menutup hidung. Busuknya. Bau apa ini? Bau sampah ke ni? Macam itu. Ataupun kita ada bau asap. Bau asap orang bakar sampah ke. Macam, siapa bakar sampah ni? Bau asap lah. Macam tu. Itu ialah deria bau. Seterusnya ialah gerak balas terhadap sentuhan. Dalam gambar ni, dia nak memetik bunga ros. Seperti kita tahu bunga ros ni, bunga pokok yang banyak duri. Dia cantik-cantik, bau wangi. Tapi bila kita sentuh, nak ambil pokok itu, hati-hati, bunga ros banyak duri. Jadi bila kita tersentuh, yang budak perempuan ini tersentuh duri pada bunga ros, apa dia buat? Secara automatiknya, tangan kita akan menarik. Itu gerak balas, sentuhan. Tangan kita bila kita rasa ada kesakitan di situ, tercucuk kena duri tu, dia akan tarik tangan. Tangan kita secara automatik, dia bergerak balas terhadap sentuhan pada duri itu. Sama macam kita sentuh benda panas. Sama macam kita sentuh benda panas. Macam kita tersentuh setrika. Kita pegang, kita tak tahu. Kita ingatkan sejuk kan. Terus kita nak pegang, nak ambil, tiba, panasnya. Tangan kita secara tidak langsung, secara automatik kita tak ni apa-apa pun, dia bergerak balas dengan menarik tangan. Okey, itu gerak balas terhadap kelima-lima deria manusia. Sekarang kita tengok kepentingan gerak balas kepada manusia. Okey, apa kepentingan gerak balas ni? Kita tengok situasi ini. Terkejut saya, lajunya kereta itu. Mujur pemandunya membunyikan horn. Apakah yang berlaku jika orang di atas tidak bergerak balas terhadap bunyi horn? Okey, dia nak melintas jalan. Kita nak melintas jalan. Kadang-kadang kita tak perasan. Kalau awak tengok, tangan dia tu tengah pegang handphone. Kalau awak nampak, dia nak lintas jalan tapi sambil duk WhatsApp. Sambil duk main game Mobile Legend. Kan? Sambil duk main game PUBG. Duk tembak. Dia nak lintas jalan. Jadi dia tak perasan ada kereta nak lalu. Jadi kereta tu dia membunyi horn. Pin, pin. Apa gerak balas kita? Kita dengar. Kan? Jadi bunyi yang sangat kuat, kita terkejut. Kita terlompat. Kita terkejut. Jadi kita pusing tapi ada kereta. Jadi kita undur balik ke belakang. Itu gerak balas terhadap deria bunyi untuk melindungi diri kita daripada bahaya. Itu satu kepentingan gerak balas. Yang kedua, ini situasi dia. Dari mana datang jabur WhatsApp ini? Lebih baik saya menyelamatkan diri dan menelefon bomba. Keadaan kat rumah tu, bangunan tu terbakar. Jadi dia terhidup, dia tak dengar. Bakar, bunyi terbakar mana ada. Mata dia tak nampak sebab api masih belum marak mungkin dalam rumah, dekat rumah sebelah. Tapi deria bau dia menerima rangsangan bau asap. Dia bau, ada bau asap ni. Ini pelik. Ini bukan bau masak. Ini bau sesuatu terbakar. Kan? Jadi bila kita bergerak balas terhadap perubahan bau, jadi kita boleh bertindak untuk mengelak diri dari kecederaan ataupun berbahaya. Kalau macam situasi ini, dia lari dan dia telefon bomba sebab ada berlaku kebakaran. Nampak tak pentingnya gerak balas kepada manusia? Okey, situasi 3. Alamak, kena beri laluan kepada ambulan ni. Sudah tentu ada pesakit yang perlukan bantuan. Gerak balas juga membuatkan kita peka terhadap perubahan persekitaran. Bila kita tengah memandu ataupun ayah awak tengah memandu, tiba-tiba ada bunyi. Kita dengar bunyi, ambulan kita tak nampak sebab ambulan selalu kat belakang.
Kalau datang dekat lorong kita lah, dia ada dekat belakang. Ada bunyi, oh ada bunyi ambulan ni. Jadi kita bertindak, melakukan tindakan apa yang kita perlu buat ketika itu kan. Jadi contoh macam situasi ini, dia memberi laluan kepada ambulan kerana terdapat kenderaan kecemasan ada kecemasan ambulan nak lalu dengan cepat untuk ke hospital. Kalau dia tak bagi laluan macam mana? Pesakit itu kemungkinan akan lebih parah lah dan kemungkinan akan maut, akan meninggal dalam situ kalau kita bagi laluan. Okey, itu kepentingan gerak balas kepada manusia. Okey. Seterusnya, ada beberapa perbuatan ataupun tabiat akan mengganggu gerak balas kita. Contoh, ini adalah tabiat-tabiat yang akan mengganggu gerak balas manusia. Yang pertama ialah meminum arak. Kita pun tahu kan macam mana kalau orang minum arak. Orang mabuk, bila minum arak dia akan mabuk. Apa jadi? Dia akan mabuk, dia tak akan sedar dengan apa yang berlaku pada persekitaran dia. Contoh orang mabuk kalau memandu kereta. Dia mabuk, dia bawa kereta, dia akan memberi bahaya kepada diri dia dan juga orang lain. Bila dia mabuk, dia tak akan sedar dah. Kadang-kadang dia melelong bawa sebab kita punya gerak balas, kita punya deria dah macam diganggu sebab dia mabuk. Jadi kita tak fokus sepenuhnya kepada jalan, kepada perbuatan kita. Itu yang menyebabkan kemalangan maut. Dia bawa kereta, dia langgar orang sebab deria dia dah tak berfungsi dengan betul. Yang kedua ialah menghidugam. Sama juga orang yang menghidugam sejenis ketagihan inhalant ni, menghidugam, dia tak akan sedar persekitaran dia. Kadang-kadang dia menghidugam, lepas tu dia lintas jalan, dia kena langgar dengan orang. Orang horn pun pim, dia dah tak sedar dah sebab dari pendengaran dia diganggu. Otak dia dah tak betul. Sama juga macam kalau kita ambil dadah, penyalahgunaan dadah. Dia ambil dadah, lama juga dia tak sedar. Tak tahu jatuh longkang. Kan? Kalau kita manusia normal, kita langkah longkang itu kan. Kita nampak longkang, ada longkang ni, dia kena langkah. Kalau orang yang ambil dadah, hidugam, minum arak, dia nampak longkang, dia tak sedar pun kata ada longkang, terus jatuh dalam longkang, tidurlah dalam longkang tu sampai malam. Sebab bila kita membuat kita buat ketiga-tiga benda ni, minum arak, hidugam, salah guna dadah, kita punya fungsi badan kita akan terganggu. Gerak balas kita akan terganggu. Jadi sekian saja pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan gerak balas manusia terhadap rangsangan. Kita belajar tentang gerak balas terhadap rangsangan, kepentingan gerak balas dan perkara yang mengganggu gerak balas manusia. Jadi jangan lupa, seperti biasa, kita masih lagi melawan COVID-19. #stay safe, #stay at home. Kita jaga kita dan insyaAllah kita pasti menang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.